Baik, seterusnya kami akan bersama dengan pakar ekonomi Dr. Muhammad Afzani Zamdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalah Malaysia Berhad untuk kita berbincang mengenai mesyuarat FOMC yang akan diadakan pada esok 30 dan juga 31 Januari. Jadi selamat pagi Doktor. Okey. Baik, mungkin boleh Doktor kongsikan kalau dalam ramai penganalisis menjangkakan The Fed akhirnya akan menurunkan kadar dananya pada mesyuarat minggu ini. Jadi adakah data ekonomi di Amerika akan menyokong jangkaan ini? Pada pendapat Doktor bagaimana? Okey, kalau saya lihat bancian yang dibuat oleh pihak Bloomberg, rata-ratanya para penganalisis ekonomi meletakkan bahawa Fed Funds Rate ini akan dikekalkan pada paras 5.5%. Itu saya kira memang dah orang kata tu price in oleh pasar kewangan. Namun yang menjadi persoalan sekarang, bilakah pihak Fed akan mula menurunkan kadar faedah mereka, dan sebelum ini banyak cakap-cakap yang menjangkakan penurunan kadar faedah ini akan bermula seawal bulan Mac yang lalu. Namun apabila keluarnya data berkenaan dengan pasaran buruh, kemudian minit mesyuarat FOMC menunjukkan bahawa pihak Fed dilihat cenderung untuk menurunkan kadar faedah pada hujung tahun 2024, maka itu banyak mengubah tentang persepsi dari segi timing bilakah Fed Fund Rate akan diturunkan. Jadi saya kira mesyuarat pada minggu ini, fokus yang diberikan oleh pihak pasar kewangan adalah untuk melihat naratif yang akan dibawa oleh pihak Federal Reserve, mengambil kira tentang data yang terkini, terutamanya dari segi data suku keempat KDNK Amerika Syarikat yang menunjukkan peningkatan sebanyak 3.3% pada suku keempat yang melebihi jangkaan lah. Jadi adakah mereka akan orang kata itu mengambil pendirian yang lebih hawkish ataupun sebaliknya, itu yang akan menjadi tumpuan lah pada mesyuarat pada minggu ini. Jadi pada pandangan doktor sendiri, adakah akan berlaku penurunan juga tahun ini dan berapakah jangkaan ataupun kadar jangkaan itu sendiri? Sebenarnya jangkaan kadar penurunan kadar faedah itu telah pun termaktub dalam unjuran yang dibuat oleh pihak Federal Reserve. Jadi maksudnya ini bukanlah suatu persepsi yang dibuat oleh pasaran. Jadi ini merupakan satu dokumen yang rasmi yang telah dikeluarkan oleh pihak Federal Reserve. Cuma kuantum yang ditunjukkan oleh pihak Federal Reserve bahawa penurunan itu akan berlaku sekitar 75 asas bagi tahun 2024. Namun pasaran kewangan menjangkakan penurunan yang lebih daripada 75 masa asas. Jadi itu menimbulkan kekilafan lah antara pasaran dan apa yang tadi dikongsi oleh pihak Federal Reserve. Jadi itu saya kira merupakan faktor utama kenapa pasaran kewangan menjadi agak meruap ataupun volatile, terutamanya dalam pasar mata wang lah, kerana kebiasaannya apabila jangkaan dasar monetary yang restriktif ataupun ketat dan sebagainya, itu akan memberi sokongan kepada nilai dolar. Jadi sekali lagi soal timing ataupun pemasaan bila penurunan kadar faedah itu berlaku, itu yang akan banyak menentukan hala tuju sentimen, terutamanya sentimen dalam pasar mata wang yang saya nampak pada masa sekarang ni. Doktor, apa pula jangkaan reaksi bank pusat di negara ini dan membangun dan juga di Malaysia sendiri di bawah Bank Negara Malaysia? Apa jangkaan mereka? Okey, rata-ratanya saya melihat dasar monetary yang dibuat oleh pihak Amerika Syarikat ini dianggap sebagai trend setter lah bagi dasar monetary di peringkat global, termasuk di rantau Asia dan juga tidak terkecuali jugalah bagi Malaysia. Namun considerationnya akan masih lagi kata tu berkenaan tentang perkembangan ekonomi domestik masing-masing. Namun kalau kita lihat beberapa jangkaan yang dibuat oleh pihak ataupun bank pelaburan utama di dunia, menjangkakan kalau di rantau Asia ni mungkin antara yang terawal akan mengikut jejak langkah pihak Federal Reserve adalah di Indonesia dan juga di Filipina. Dan bagi di Malaysia pula, rata-rata para penganalisis ekonomi meletakkan bahawa kadar dasar semalaman ini akan kekal berada di paras 3% untuk tahun 2024. Walau bagaimanapun bagi saya perkara ini begitu dinamik dan kita akan melihat apakah yang akan bakal berlaku kepada ekonomi global. Sekiranya jangkaan kelembapan ekonomi global itu melebihi daripada jangkaan, sudah pasti ia memerlukan suatu bentuk campur tangan yang sewajarnya lah oleh Bank Pusat di peringkat rantau Asia dan termasuk juga di Malaysia.
Dan kalau boleh saya petik sedikit kata-kata dari pakar ekonomi Profesor Dr. Adam Paulson, beliau menekankan bahawa ancaman dunia untuk beberapa tahun mendatang adalah kadar faedah yang terlalu tinggi dan ini akan turut membabaikan khususnya negara membangun. Dan sekiranya The Fed menurunkan kadar faedah bermula minggu ini, adalah suhu ancaman ini akan berkurangan atau bagaimana? Betul, saya sebenarnya memang bersetuju dengan kaitan beliau kerana kadar faedah terutamanya di negara maju seperti di Amerika Syarikat, di UK, di European Union, sebenarnya dalam trajektori yang begitu tinggi. Dan sebenarnya kalau kita lihat kadar faedah ni amat penting juga ya untuk menggalakkan aktiviti pelaburan. Dan kita pun sedang berhadapan dalam suasana peralihan ekonomi seperti renewable energy atau tenaga boleh diperbarui, kenderaan elektrik dan sebagainya, sudah pasti ia memerlukan suatu bentuk pelaburan yang besar. Maka saya melihat sebenarnya ada peranan dasar monetary untuk menggalakkan pertumbuhan ataupun menggalakkan pelaburan dalam sektor-sektor tersebut. Jadi terdapat orang kata pada pengamatan saya lah, terdapat orang kata justifikasi bahawa dasar monetary itu perlu dilonggarkan untuk kita menggalakkan usaha untuk menggalakkan pelaburan dalam sektor-sektor yang disebutkan tadi. Jadi kalau kadar faedah itu kekal tinggi, sudah pasti ia akan memberikan suatu disinsentif lah kepada sektor swasta untuk menggalakkan aktiviti pelaburan mereka. Jadi mungkin itu satu sisi yang boleh kita lihat kenapa terdapatnya keperluan untuk mengurangkan kadar faedah. Baik, itu sedikit perkongsian daripada pakar ekonomi kita Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi, tentang jangkaan untuk mesyuarat FOMC pada 30 dan juga 31 Januari 2024. Jadi sekian untuk perkongsian daripada Dr. Afzal Nizam. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.